Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Ketika era MCO ataupun PKP, kita lihat begitu ramai di kalangan usahawan dan juga industri kecil dan juga sederhana terpaksa bergelut untuk meneruskan perniagaan mereka ataupun terpaksa menutup terus perniagaan mereka. Kerana apabila semua masyarakat diminta tinggal di rumah, tiada aktiviti ekonomi dapat dijalankan. Tetapi selepas era MCO ataupun PKP, dalam fasa pemulihan ini, kita lihat aktiviti ekonomi hampir semua dibenarkan semula. Tetapi ada beberapa isu yang sentiasa berlega di kalangan para usahawan kita dan juga industri kecil dan juga sederhana. Bagaimana dapat memulihkan dengan segera aktiviti perniagaan dan juga industri mereka. Biarpun pelbagai inisiatif dalam pelan prihatin dan juga pelan penjana diumumkan oleh pihak kerajaan berbilion nilainya, tetapi adakah pihak usahawan dan juga industri kecil sederhana kita dapat merasai ataupun dapat pembiayaan dana yang diumumkan oleh pihak kerajaan itu? Jadi untuk malam ini kita akan melihat bagaimana langkah proaktif Kementerian Usahawan dan juga Koperasi untuk memulihkan semangat para usahawan kita dan juga melancarkan permohonan pinjaman dan juga geran yang diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi bersama saya pada malam ini Yang Berhormat Datuk Seri Haji Wan Junaidi Tunku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Jadi sebagai permulaan, apakah pelan strategik pihak MIDEC dalam membantu para usahawan kita Datuk Seri? Selepas 3 bulan hampir mereka tidak boleh berniaga, setengah-setengah sektor mungkin musnah terus kerana akibat pandemik COVID-19 ini, tetapi mereka ni ada kegigihan untuk pulih semula, apatah lagi dengan pelbagai pelan ransangan. Jadi di mana kedudukan MIDEC untuk membantu para usahawan dan juga PKS kita Datuk Seri? Daripada awal lagi apabila MCO ataupun PKP ni dilaksanakan oleh pihak kerajaan, sebagaimana yang telah disebut oleh saudara tadi bahawa semua aktiviti ekonomi terpaksa dibekukan ataupun tidak bergerak langsung. Dalam keadaan sedemikian, kerajaan telah membuat satu keputusan sebelum melaksanakan PKP ini, iaitu untuk menubuhkan satu jawatankuasa yang dipanggil jawatankuasa menteri-menteri untuk menangani masalah MCO masa COVID-19 ini. Jadi MCO telah dilaksanakan. Apabila MCO dilaksanakan pada mula-mulanya, bahawa kita dapati bahawa rakyat Malaysia perlu makan. Ya, itu penting. Food must be on the table. Jadi bila keadaan itu berlaku, maka jawatankuasa ini memberi laluan supaya essential services, perkhidmatan yang penting, yang perlu dengan syarat mematuhi SOP yang telah dilaksanakan, dibuat oleh pihak agensi penguatkuasa bersama dengan Kementerian Kesihatan. Kita dapati hanya dimaklumkan selepas itu hanya 500,000 rakyat yang bekerja dengan industri ini terlibat dengan pembukaan bisnes mereka. Jadi ini adalah satu jumlah yang amat kecil sekali, khususnya dalam konteks kita punya PKS, iaitu SME SMI yang mempunyai nisbah yang amat tinggi sekali. Kalau kita lihat SME SMI ini, walaupun orang panggil perniagaan kecil, sederhana dan kecil, tetapi dia melibat 68% pekerja seluruh negara. 68%. Bayangkan hanya 30% lebih peratus saja di bidang yang besar-besar tu. Jadi itu satu. Yang kedua, ia menyumbang kepada GDP kita hampir 40%. Begitu besar sekali sumbangannya kepada GDP dan begitu besar sekali pengagihannya berhubung dengan pekerjaan kepada masyarakat Malaysia. Jadi dalam keadaan sedemikian, kerajaan kena melihat
Ya. secara terperinci, dan jawatankuasa satu lagi ditubuhkan di bawah Kementerian MITI dan juga Kementerian Pembangunan Kementerian Ekonomi, di bawah Datuk Seri Azmin Ali dan Datuk Pa. Jadi dalam keadaan sedemikian, dua jawatankuasa yang telah diarahkan oleh kerajaan, diarahkan oleh pihak kabinet bagi pihak Perdana Menteri, yang dipengerusi sebahagian daripadanya dipengerusi Perdana Menteri sendiri, dan Perdana Menteri juga mempengerusi Economic Action Council yang mana menasihatkan badan ekonomi ini apa jenis, dan Economic Action Council ini pula mendapat nasihat-nasihat daripada players dalam industri, para ekonomis, profesor dibariskan supaya memberi nasihat-nasihat kepada menteri. Dan di samping itu, kementerian-kementerian, khususnya macam kementerian saya, menasihatkan berhubung dengan data-data, maklumat dan apa keadaan ekonomi. Oleh kerana kementerian saya mempunyai SME Corp yang membuat apa dikatakan perincian ataupun kajian sendiri dalam masa yang masa tu Singkat. buat kajian 2-3 hari, membuat kajian 4 hari, melibatkan beribu masyarakat peniaga untuk bertanya apa yang bakal berlaku kepada mereka kalau berterusan kita laksanakan MCO ataupun PKP ni. Jadi mendapat maklumat-maklumat ini, kita juga berinteract dengan pasukan badan-badan perniagaan, contoh perniagaan Melayu, perniagaan Cina dan berbagai lagi perniagaan yang telah dijumpa oleh Economic Action Council dan dikaji oleh pihak kementerian saya menerusi SME Corp. Kita dapat maklumat bahawa kalau kita berterusan menghalang orang daripada membukakan ekonomi ini, bahawa kita akan kehilangan berjuta rakyat Malaysia akan kehilangan kerja. Jadi berhubung dengan kehilangan kerja itu, bukan itu saja mudah kita sebut tu. Kita sebenarnya bercakap berhubung dengan put on the table. Makanan, makanan, kehidupan manusia. Jadi dalam keadaan sedemikian, maka di penghujung bulan April kita telah mula membuat satu rumusan. Kita berbincang banyak dalam kabinet dan sebagainya untuk kita membuka semula lebih banyak sektor yang lain. Kerana sektor pemakanan ini tidak akan boleh wujud kalau sektor-sektor lain tidak dibuka. Supply chain-nya. Supply chain dia tidak akan sampai. Akhirnya barang makanan dikeluar tetapi tidak sampai ke meja. Jadi dalam keadaan demikian, maka keputusan telah dibuat beberapa peringkat-peringkat, dan untuk itu pihak Kementerian Kesihatan bersama dengan agensi penguasa termasuk tentera, polis, Majlis Keselamatan Negara dan pihak-pihak macam APM, macam lagi agensi-agensi penguasa ini terlibat untuk membuat SOP-SOP yang tertentu. Yang penting pada kita pada masa itu, kita kena membuka ekonomi, takut kehilangan 2.4 billion daily, tiap-tiap hari. Itulah sebab diawalkan 4 kali bulan, bukan 12 hari bulan. Jadi apabila ini berlaku, kerajaan telah lepas itu Perdana Menteri mengumumkan prihatin yang kedua. Selepas pengumuman prihatin pertama 250 bilion tu, ada perlu lagi bantuan. Itulah Perdana Menteri lagi, kerajaan mencadangkan dikeluarkan lagi. Selepas itu Perdana Menteri mengumumkan lagi 10 bilion. Ini juga saya banyak dihubung oleh kawan-kawan dalam bisnes sektor ni, sama individu ataupun persatuan berhubung dengan saya, bila lagi Datuk kita nak buka ni, kita ni dah teruk ni, hotel ni dah tutup, orang ni dah nak golong tikar, macam-macam lah. Jadi kita dengar saja pagi-pagi selepas subuh, tengok tu lah. Tengok benda-benda macam tu, komplain kawan-kawan ni. Jadi bila dah mesyuarat tu nanti diresap dalam isu mesyuarat, kita berbincang sama sendiri, dan lepas itu disarankan kepada Majlis Keselamatan Negara yang PM sendiri mempengurusi. Nampaknya semua hampir ditangani masalah-masalah tu. Tetapi yang itu balik kepada masalah penyampaian. Selepas ini dilaksanakan dan beberapa skim rangsangan ekonomi diumumkan oleh pihak kerajaan, sama ada dalam pelan prihatin dan juga pelan penjana yang terkini. Di mana status usahawan kita dan juga SME dan juga SMI kita sekarang? Jadi apabila ini yang tu dia. Apabila kerajaan dah mengumumkan hampir dibuka
kita juga menangani melihat supaya SOP, kesediaan industri itu sendiri. Untuk melaksanakan SOP. Ramai juga orang industri bila lihat SOP yang telah diletak dan dilulus oleh pihak Kementerian Kesihatan tu mengatakan, oh, payah ni, give us another time, give us a few more days, give us a week. Macam tu. Jadi perkara ni berlaku, tetapi dalam masa yang sama pengurusan sumber keuangan itu sendiri. Pengurusan sumber keuangan itu yang selalu menerusi beberapa institusi keuangan kerajaan. Contoh yang besar kalau kita lihat ialah BSN, Agrobank, SME Bank, Bank Rakyat yang menyalurkan. Termasuklah agensi macam Tekun dan sebagainya. Koperasi. Jadi semua agensi ini menyalurkan sumber keuangan, khususnya bank ada dia punya rintangan-rintangan tersendiri. Contohnya kalau satu bank rakyat meluluskan, SME Bank contoh meluluskan SRF 1 juta. Yang 1 juta itu kena ada legal document dia. Betul. Legal document ini kena didaftar. Legal document ini kena di-stamp. Legal document ini kena di-file dalam satu jabat. Jadi pada mesyuarat yang kedua kalau tak salah saya bawa kertas surat pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri minta melulus supaya agensi-agensi terlibat dengan pendaftaran, iaitu agensi contohnya Lembaga Hasil Dalam Negeri, Mahkamah Tinggi, SSM, Sonjai Syarikat. Selepas tu JKPTG, Jabatan Tanah. Lepas tu Cetos pun kena buka juga. Orang nak cek. Selepas tu yang ketiga, Peguam. Peguam kena turun. Kalau tak, siapa yang nak buat dokumen? Jadi akhirnya PM dekat tu berdiri dah berdiri habis kabinet meeting. Saya kata Yang Amat Berhormat minta luluskan permohonan ini. Dia tu tengok tu lulus. Tapi surat tu kena bawa balik, serah dengan Menteri Keuangan, balik kepada kementerian saya, menguruskan supaya KSU saya, ketua saya, bawa urusan dengan agensi itu masing-masing. Semua turun. Sebab agensi itu masih dah tak duduk rumah. Duduk kat rumah. Jadi nak hubung orang kat rumah tu, bagi tahu okey, kenal pasti siapa pegawai yang boleh turun. Untuk bukan di Kuala Lumpur saja, di seluruh negara. Semua agensi sama ada di Perlis, di Pahang, di Pulau Pinang, di Johor dan sebagainya, semua kena turun. Sebab sistem di Sarawak berlainan sedikit. Betul. Jadi dalam keadaan sedemikian, ini memakan masa lagi juga. 4 hari, 5 hari macam tu. Tiap hari saya tanya dengan ketua setiausaha kementerian saya, Datuk dah siap tak urusan dengan jabatan-jabatan ni, minta pegawai-pegawai turun. Mahkamah Tinggi nak turun, semua nak turun. Jadi kalau tak, dokumen tak keluar, akhirnya apa yang saya kata, saya bimbang. PM berdiri dekat TV, orang tengok, berjuta rakyat tengok. Semua orang tengok TV sekarang, tak ada tempat nak tengok benda lain. Kena duduk kat rumah. Jadi kata menonton PM, dalam masa yang sama kita tak boleh mengeluarkan sumber keuangan ni. Berbilion kerjaan lulus, kita tak keluar. Sebabnya ini birokrasi ni sendiri. Selepas tu dia uruskan tu. Satu lagi, saya jumpa dalam kementerian saya bahawa birokrasi dan red tape tiap-tiap agensi itu tebal. Tebal. Jadi saya kata dengan ketua setiausaha saya, Datuk, saya hendak you study dan cut out the red tape. Jadi dalam masa 2 minggu daripada permulaan tu, 2 minggu ketua setiausaha datang, Datuk Sri Muhammad Mantik, dengan cadangan. Yang 17 contohnya Tekun. 17 dokumen dikandaki. Kalau satu tak ada, tak boleh. Tak lulus. Tak lulus. Belum lulus lagi. Tak sampai nak submit lagi pun. Put aside lah. Put aside, tengok yang dah cukup ni. Lulus yang cukup dulu. Itu pun menilai macam mana lagi, macam penilaian. Dan selepas tu, dalam masa 2 minggu, siap, ditunjuk pada saya kata, kita luluskan ni. Pakaikan ni. Dan lepas tu, bawa kertas kepada kabinet. Untuk ditunjukkan kepada kabinet, kita dah cut down semua birokrasi dan red tape dia. Dan bagi tahu, okey, dulu kalau kita nak pinjam duit kredit garanti daripada kredit garanti fund, kita kena
daripada 20 hingga ke 40 hari baru dapat. Hampir 2 bulan tu. 2 bulan pun ada. Jadi masa tu, selepas pengajian tu, kita boleh pendekkan masa kepada hanya 3 hari dalam kementerian kita kena proses semua dokumen, everything must be ready. Lepas itu dia hantar kepada Bank Negara. Saya bagi tahu dengan Michael Su, Datuk minta berbincang dengan Bank Negara, kita nak 3 hari saja Bank Negara boleh siap simpan. Selepas tu mesti pergi ke kredit garanti untuk kelulusan. Saya kata macam ni saja, mudah dengan Datuk Kesu. Saya bagi tahu Datuk, kalau Bank Negara dah lulus, mengata dokumen semua in order, kredit garanti tak payahlah naik nilai panjang sangat. Dah lulus, kira lulus lah tu. Okey lah tu. Sumber keuangan ada, dokumen okey. Dah lengkap. Okey. Jadi kita boleh tingkatkan benda tu ke 9 hari aja. Jadi maknanya dalam masa 10 hari, benda tu dah datang ke pejabat kementerian balik. Dalam masa 2-3 hari duit boleh jalan keluar. Okey, duit jalan dan keluar. Satu lagi. Apa isu lagi? Cawangan-cawangan bank. Di kawasan-kawasan. Di kawasan-kawasan pendalaman. Jadi saya dah berhubung dengan orang Sarawak khususnya. Khususnya. Orang di Sarawak dah komplain soalan tak cukup ATM, tak cukup cawangan bank, tak cukup ejen bank, bermacam-macam. Negeri luas. Sabah, Sarawak sama. Jadi kita menghadapi di negeri Sarawak dan Sabah perkara yang ini. Ini bukan perkara baru Datuk ya? Ini bukan perkara baru. Tetapi kita tak ada pernah experience COVID dahulu. Memberi kita satu gambaran bahawa dalam bahasa Inggerisnya something ought to be done untuk Sarawak dan Sabah untuk mempermudahkan banking system ini to penetrate ke luar bandar. Kalau tidak, orang luar bandar tidak mendapat nikmat daripada apa saja bantuan daripada pihak kerajaan. Jadi dalam keadaan demikian saya kata okey, kita kena berbincang dengan orang negeri Sarawak, dan dengan Sarawak kita dah bersetuju untuk menubuhkan mobile bank, cawangan bank, ejen bank diperbanyakkan di seluruh negeri Sarawak. Ini sedang berjalan sekarang Tok Seri? Sekarang setelah dalam perancangan, oleh kerana perkara macam ni kita tak pernah lihat dahulu. Dan tekun, kita tambahkan cawangan-cawangan tekun, bahkan mobile tekun itu nanti kita bukan saja, sekarang ada mobile tekun di Sarawak. Tak cukup. Tetapi dia hanya memberi langganan kepada orang yang di Rijang Delta saja, di Lower Rijang. Jadi saya dah berbincang dengan pihak Datuk Amar Douglas Ugah, timbalan Ketua Menteri di sana, berhubung dengan ini, dan kita akan merancang untuk menubuhkan mobile menggunakan bot, mobile menggunakan kereta untuk reach out kepada menu bank dan tekun khususnya dalam kementerian saya untuk ke dalam Sarawak. Dan saya akan membuat satu lawatan ke Sabah mungkin selepas saya melawat, sebab saya dah rancang selepas Sarawak ni kita nak pergi ke Pahang. Sebab Pahang tu baru ke Sabah. Banyak sektor yang terkesan dengan COVID-19. Di mana keutamaan kementerian untuk menolong rakan-rakan usahawan ini untuk bangkit segera? Ada yang sudah musnah, terutamanya dalam sektor pelancongan, sektor perhotelan dan juga sektor perkhidmatan. Tetapi terlampau banyak sektor ini, di mana keutamaan Kementerian Datuk Seri untuk menolong kelompok-kelompok ini? Jadi kementerian saya tidak melihat daripada sama dia pelancong ataupun tu, asalkan dia SME SMI, kita akan bantu. Kalau dia termasuk dalam sinarai yang tu, termasuk dalam kementerian kita, kita akan bantu. Sama dia pelancong ataupun dia mana-mana industri lain, sama ada pembuatan, pemakanan dan sebagainya, ataupun pertanian, kita akan bantu. Kementerian saya, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Belia dan Sukan. Jadi yang ini penting sebab kita melihat belia-belia yang hilang kerja masa COVID, anak-anak muda ni. Anak muda yang hilang kerja, satu. Yang kedua,
lepas universiti Ya, nanti, graduan. graduan ujung tahun ni bakal 100,000. 300,000 graduan ujung tahun. Jadi saya beri jangkaan saja. Tak sampai setengah tu memang ada yang tak sambung ke sekolah, tak ada pekerjaan dan berbagai lagi. Jadi dengan sendirinya saya bagi jumlah 150,000 tu bakal kita kena lihat macam mana nak memberi alternatif employment kepada mereka ni. Jadi saya telah berbincang dengan menteri-menteri ini, satu permukaan, dan ketua setiausaha saya dah berbincang dengan ketua setiausaha kementerian dua tu, dan kita bakal membuat kertas akan bakal dibentang di Jemaah Menteri untuk persetujuan. Saya ingat dalam masa 2 minggu 3 minggu ni kita akan bentang kertas tu. Itu satu ya. Semasa COVID itu sendiri kita mengikut kajian yang kita buat, wanita, perniagaan wanita, Ya, usahawan wanita. usahawan wanita dan juga koperasi wanita yang terjejas stroke. 200 juta dulu diagihkan kepada tekun, 80 juta tu Bagi pada usahawan wanita. diberi kepada wanita untuk ditangani, menangani masalah-masalah koperasi, masalah-masalah peniaga wanita ni. Jadi dua-dua kita tak terlupa, belia, wanita, dua-dua kita tangani. Di samping itu yang belum lagi ada mekanisme kerana tidak ada mempunyai data yang terperinci, iaitu apa dikatakan informal businesses. Orang dia sendiri dah ditolong di bawah peruntukan B40 tu secara peribadi supaya food on the table tu disediakan. Tapi tak cukup. Bukan membantu bisnes dia. Betul. Jadi tujuan saya ialah untuk membantu bisnes dia. Jadi nak jual cucur, nak jual goreng, nak jual keropok liko, nak jual nasi lemak, nak jual pisang goreng, benda-benda macam tu yang tak berdaftar, tak berlesen, tak apa-apa. Jadi saya dah bagi arahan minggu lepas supaya kajian terperinci dibuat bekerjasama dengan pihak Jabatan Perangkaan Negara untuk mendapat maklumat-maklumat terperinci supaya kita boleh reach out. Kita boleh lagi buat cadangan. Perdana Menteri pun dah membuat satu assurance kepada kita masa Jemaah Menteri yang lepas. Ini mungkin bukan, dia guna perkataan ini mungkin bukan yang terakhir ada lagi. Kita ada lagi. Jadi harapan saya supaya yang informal ni kita juga bantu. Bagaimana kita mengambil kesempatan ini dalam norma baru untuk kita merancangkan aktiviti ekonomi digital? Cantik tu soalan ni. Cara kita berbisnes masa ini akan berlainan daripada cara kita berbisnes masa dahulu. This is a new normal. Dalam soalan kita melaksanakan bisnes. Makna saya sebut dua perkataan yang saya guna. Saya pribadi, saya kata computerization and digitalization. Dan saya mana computerization ni mengananya kita boleh gunakan handphone, mobile. Kita iPad. Kita gunakan online, kita jual menerusi apa saja sistem yang ada pada kita. Yang kita kurang ialah rider. Bila kurang rider ni, makna dia walaupun kita boleh menerima order, beri order, tapi tak boleh hantar. Delivery. Delivery itu ada kepayahan. Foodpanda, Grab tak mencukupi. Jadi akhirnya saya nampak saya buat pendedahan banyak, saya nampak tiap-tiap negeri, kurang-kurang di Sarawak ada, di Pahang ada, di Kuala Lumpur wilayah ni memang ramai, di Melaka pun ada, dah membuat network dia sendiri. Logistik dia sendiri. Jadi apa yang tinggal kita nak sokong juga. Tekun telah menyediakan tiap-tiap orang. Kalau siapa nak jadi rider ni, kita sediakan 10,000. Boleh pinjam 10,000 tanpa faedah. Kepada siapa nak jadi rider, yang 10,000 tu untuk beli motosikal, modify motosikal dengan kontainer sekali. Jadi ini telah dilaksanakan dan ada dah pemohon kita terima dan kita akan agensi mana yang akan mengepalai digitalization dalam usahawan ni? Dia semua agensi sekarang yang lead ialah InScan, yang mana kursus pun sebab bimbingan yang 20% tadi
yang golong tika tak mau lagi buat bisnes ni, dia nak buat bisnes lain. Yang bisnesnya dia fikir mungkin tidak terjejas sangat kalau keadaan yang sama berlaku, dia migrate kepada bisnes lain. Model baru. Model baru, cara baru, bisnes baru, kita buat latihan. Kita buat kursus dan Coaching, kita buat mentoring. Mentoring. Kita juga menyediakan funding. Jadi dalam keadaan demikian, masa hadapan ini selepas COVID ini, post COVID punya tu, semua everything still in place. Jadi kerajaan menyediakan dana untuk digitalization dan computerization ini. Kementerian saya di samping sumber-sumber kewangan yang kita wujud awal daripada itu, ditambah lagi oleh yang diumum oleh Perdana Menteri, insya-Allah kita perubahan bakal dilihat. Saya dah bagi tahu dengan semua pihak bahawa the way we do business after this will be different. Kalau ada lagi isu birokrasi dan permohonan terlampau lama, apa Datuk Seri punya jaminan? Saya mesej kepada pegawai saya. Saya kata, kalau you tak embrace new normal ini, saya ingat you kena pindahlah ke agensi lain lah. Tak sesuai. Tak sesuai. Kena you got to embrace the new normal. Kena kerajaan dah embrace benda ini, kementerian dah embrace, execute. Agensi ni kena buat dan pegawai-pegawai kena embrace it. Jadi dalam keadaan semikian, saya dapati bahkan tekun tu sendiri. Documentation bila dah siap dalam masa 24 jam. Money in the bank. Alhamdulillah. Okey, Datuk Seri, terima kasih. Itu sahaja masa yang kita ada. Sekian agenda awani pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang lain pula. Terima kasih.